Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita menyambung muka surat yang ke-118. Ya, muka surat 118. Kita masih lagi cerita tentang awal-awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, dan apa ni banyak kelas-kelas yang lain kita dah share ya antara doa yang dibaca oleh Nabi ya ketika keluar daripada bumi Mekah ya kemudian apa ni menuju ke bumi Madinah ya ayat 80 daripada surah Al-Isra surah 17 ya ini jarang orang highlight biasanya ya dan ayat ini biasanya orang Melayu kita guna untuk doa ketika tahajud ya sebab kebetulan kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala letak cerita tahajud pada ayat yang ke-79. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Ya, ayat 79. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, ya, Allah sebut dan sebahagian daripada malam itu maka bertahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan. Nafilah ya, nafilah maknanya apa ni ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunat. Ya, bukan ibadah wajib, ya. Dan selepas daripada ayat 79 masuk ayat 80 ada doa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya, wahai Tuhanku, apa ni, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Ya, wa akhrijni mukhraja sidqin dan keluarkan aku ya daripada tempat keluar yang baik ya. Kemudian apa ni, apa kita panggil ya, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah bagi aku ya, apa ni, sultan yakni kekuatan yang nasirah yang membantu. Dan memang Nabi dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dibantu oleh penduduk Madinah, golongan Ansar daripada kalangan Aus dan Khazraj ya. Jadi doa Nabi itu mustajab, doa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda ya pada ayat 80 suratul Isra surah 17 dan kita juga kena amal lah. Ya walaupun kita tak hijrah ya, tapi kita keluar daripada rumah ya, kita keluar daripada kampung kita, taman kita ke tempat lain, kita bacalah doa ni mudah-mudahan ya perjalanan kita selamat seperti mana Nabi dan Abu Bakar selamat perjalanannya. Ditolong pula ya oleh Ummu Ma'bad ya yang memberikan apa ni apa kita panggil susu kambing kepada baginda dan Abu Bakar ya Nabi ditolong juga oleh beberapa orang lain oleh Abdullah bin Uraikid ya antara yang menjadi tour guide Nabi ya sebab Nabi tak biasa menggunakan jalan pantai ya Nabi biasa menggunakan jalan desert highway kita kata ya tapi kalau Nabi menggunakan desert highway nanti Nabi akan ditangkap jadi oleh kerana itu Nabi menggunakan coastal highway dengan Abu Bakar. Ya, tapi Nabi tak biasa guna coastal highway. Maka Abdullah bin Uraikid ya diambil ya, diminta bantuan ya servisnya dari segi kepandaian dia menggunakan jalan pantai dan alhamdulillah Nabi dan Abu Bakar selamat sampai ke bumi Madinah. Kita akan baca kejap lagi tentang apa kita panggil ya tentang Quba ya dan juga apa ni apa ya usaha Nabi untuk membina masjid nanti ya masjid yang pertama insya-Allah. Ya. Jadi inilah peringkat ukhuwah yang tertinggi ya. Kalau kita cerita tentang ukhuwah Islamiah ya, ukhuwah ni maknanya hubungan ya, apa ni ikatan persaudaraan, kekeluargaan ya antara orang-orang Muhajirin yang berhijrah dengan orang-orang Madinah ya di kalangan apa ni Aus dan Khazraj yang Nabi anggap ataupun Nabi namakan mereka ini sebagai Ansar. Ansar ini plural form untuk Nasir. Ya, kalau seorang kita panggil Nasir, kalau ramai Ansar. Ya, jadi siapakah apa ni assistant sini? Ya, siapakah mereka yang membantu ni? Ya, di kalangan dua kelompok masyarakat yang datang daripada Yaman, ya namanya Aus dan juga Khazraj. Ya, lebih ramai Khazraj lah. Ya, dan lebih popular Khazraj kalau banding dengan Aus. Tapi kita tak boleh nafikan, ya Aus juga memberikan sumbangan besar kepada dakwah Islam dalam peperangan termasuk. Ya, jadi inilah peringkat ukhuwah yang tertinggi, peringkat apa ni isar dipanggil isar. Ya dalam kurungan ya ada perkataan isar. Ya, hamzah di bawah alif, ya, sa, alif, ra. Ya, hamzah di bawah alif, ada huruf ya, ada sa, ada alif, ada ra.
al-isar ataupun isar, ya, ini menunjuk kepada satu apa kita panggil, ya, satu sifat yang luar biasa, ya, yang ada di kalangan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar, ya. Al-isar, ya, dalam bahasa Inggeris kita panggil altruism. Ya, altruism maknanya apa? Ya, altruism maknanya melebihkan orang lain walaupun kita memerlukan. Ya, walau kana bihim khassasah, walaupun mereka memerlukan, ya, walaupun mereka ada hajat, ya, tetapi mereka tetap membantu. Seperti mana yang kita boleh tengok dalam suratul Hasyr ayat 9, ya, muka surat 118, tuan-tuan boleh tengok, ya, orang-orang yang menyediakan, ya, yang mendiami negeri Madinah, ya, mereka beriman sebelum kedatangan orang Islam lagi, ya, sebab kita tahu Nabi telah menghantar Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair, siapa dia? Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Nabi, ya, yang apa kita panggil moyang Nabi dan moyang Mus'ab ini, ya, dia ada hubungan apa ni, adik-beradik, ya, Mus'ab bin Umair, ya. Jadi Umair bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf bin Abdul Dar, ya, Abdul Manaf bin Abdul Dar. Abdul Dar itu adik-beradik dengan Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf moyang Nabi, second moyang Nabi. First moyang Nabi Hashim. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, bapa Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib datuk Nabi. Ya. Jadi bapa kepada datuk Nabi ialah Hashim. Ya, Hashim. Jadi Hashim adalah Nabi punya apa kita panggil, ya, first moyang Nabi. Moyang Nabi yang pertama Hashim. Kemudian moyang Nabi yang kedua Abdul Manaf. Abdul Manaf ni adik-beradik dengan Abdul Dar. Abdul Dar tu anak sulung. Ya, patutnya Abdul Dar lah yang gantikan Qusay bin Kilab, ya, sebagai apa? Sebagai Gubernur Mekah. Ya, sebagai Datuk Bandar Mekah. Ya, tapi Abdul Dar ini dari segi keterampilan, ya, kalau kita banding dengan Abdul Manaf jauh lebih berketerampilan, ya. Dia jauh lebih berkarisma. Ya, dia lagi karismatik lah, ya. Jadi oleh kerana itu Abdul Dar telah memberi laluan kepada adik dia Abdul Manaf. Ya, dan Abdul Manaf ni memang adik yang sangat disayangi oleh Abdul Dar. Ya. Buktinya ialah ketika Abdul Dar berkahwin, dia dapat anak lelaki, dia namakan dengan nama adik dia, ya, Abdul Manaf. Jadi ada dua Abdul Manaf di situ. Abdul Manaf adik kepada Abdul Dar, ya, dan Abdul Manaf anak kepada siapa? Ya, anak kepada Abdul Dar tadi. Ya, jadi dua apa ni orang yang berbeza dengan nama yang sama Abdul Dar. Jadi Abdul Dar ni, ya, adalah moyang kepada Mus'ab tadi Ustaz sebut sekali lagi, Mus'ab bin Umair. Ya, Umair tu bapa dia yang muka sama macam muka Nabi tadi. Ya, Mus'ab muka macam sama macam muka Nabi. Bapa dia Umair. Umair punya bapa Hashim. Ni Hashim lain tau. Ya, ni bukan Hashim yang Abdul Manaf Nabi tu. Bapa pada Hashim Abdul Manaf. Jadi yang ini yang banyak pelajar buat kesilapan sebab dia ingatkan Hashim ni, ya, datuk kepada Mus'ab, ya, adalah moyang Nabi, ya. Bukan, nama sama, gelaran sama tapi orang yang berbeza. Ya, dia agak apa kita panggil agak mengelirukan sikit. Ustaz sebut sekali lagi tuan-tuan salin balik. Mus'ab bin Umair. Ya, Umair bin Hashim. Hashim, ya, Hashim lain, ya. Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf lain. Abdul Manaf bin Abdul Dar. Ya, jadi kalau kita tengok, ya, Hashim itu datuk kepada Mus'ab. Ya, datuk dia. First moyang dia, ya, ialah Abdul Manaf. Second moyang dia adalah Abdul Dar. Ya, Abdul Dar ni second moyang kepada Mus'ab bin Umair, ya, adik-beradik dengan second moyang Nabi. Ya, second moyang Nabi. Second moyang Nabi siapa dia? Second moyang Nabi Abdul Manaf, adik-beradik Abdul Dar. Ya, jadi Abdul Dar dengan Abdul Manaf adik-beradik. Anak mereka, ya, anak Abdul Manaf Hashim, ya, dengan Abdul Manaf anak kepada Abdul Dar, ya, dia sepupu lah. Ya, kalau Hashim, ya, dengan apa kita panggil, ya. Jadi kalau Hashim dengan Abdul Manaf sepupu. Kemudian di bawah dia, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia dua pupu, ya. Bawah pada Abdul Muttalib, Abdullah tiga pupu. Kalau Nabi dengan Mus'ab lebih kurang empat pupu. Lebih kurang tuan-tuan, ya. Kita panggil first cousin. Ya, tu dia kena pakai apa ni gambar rajah lah baru nampak. Tapi secara umum kalau tuan-tuan salin tadi Ustaz sebut sekali lagi, Mus'ab tuan-tuan kena buat secara vertikal. Mus'ab bin Umair. Umair bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Abdul Dar. Ya, jadi Abdul Dar tu second moyang kepada Mus'ab. Mus'ab bin Umair. Umair bapa dia. Umair bin
Umair bin Hashim, ya, Hashim ialah datuk dia, ya, Hashim bin Abdul Manaf first moyang, Abdul Manaf bin Abdul Dar second moyang. Nabi pula Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib datuk Nabi. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim first moyang Nabi. Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf second moyang Nabi. Jadi second moyang Nabi dengan second moyang Mus'ab bin Umair adik-beradik. Jadi hubungan mereka adalah lebih kurang, ya, first cousin ataupun sepupu, ya, empat pupu lah tuan-tuan kalau istilah kita. Itu kalau ustaz boleh bantu tuan-tuan, ya. Okey, selesai. Jadi orang-orang Madinah, kita tahu, ya, orang-orang Madinah ini telah membantu Nabi. Dia punya fokus kepada ayat 9 surah Al-Hasyr ni, ya. Fokusnya ialah mereka wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ya, wa yusiruna ala anfusihim. Jadi fokusnya di sini ialah tuan-tuan tengok baris kedua, wa yusiruna ala anfusihim, ya. Mereka mendahulukan orang-orang Muhajirin, ya, ala anfusihim, walaupun walau kana bihim khassasah. Maknanya orang apa kita panggil orang Ansar ni mereka ada keperluan tuan-tuan. Ya, mereka ada keperluan terhadap harta, ada keperluan terhadap keluarga, ada keperluan terhadap tempat tinggal dan sebagainya. Tetapi kerana orang-orang Mekah lebih memerlukan sebab, ya, Abdul Rahman yang kaya raya di Mekah datang ke Madinah selai sepinggang. Sa'ad bin Abi Waqqas sama, Az-Zubair bin Al-Awwam sama, Abu Bakar, Umar sama tuan-tuan. Mereka datang dalam keadaan miskin, ya, dan mereka dibantu oleh orang-orang Ansar, ya. Walaupun orang-orang Ansar itu, ya, mereka ada keperluan, ya, mereka ada keperluan, walau kana bihim khassasah, mereka ada keperluan, tapi tetap mereka membantu juga, ya. Ini yang kita panggil al-isar, ya. Perkataannya di situ ialah wa yusiruna, ya, dan mereka melakukan isar, mereka melakukan altruism, mereka melebihkan, ya, orang-orang Muhajirin berbanding dengan diri mereka sendiri. Ya, mereka lebihkan orang-orang Muhajirin berbanding dengan diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka ada keperluan. Ya, ini ayat 9, ya, surah Al-Hasyr. Ya, tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 118. Jadi kelebihan mereka ni, ya, kalau kita kata mereka membantu, bukan sekadar membantu, mereka berhabis. Ya, kita kata sanggup, ya, berbelanja besar, sanggup mengorbankan sebahagian daripada keperluan mereka, ya. Semua yang dilakukan itu dianggap sedikit jika dibandingkan dengan kewajipan yang sepatutnya mereka lakukan terhadap saudara mereka. Rasulullah telah mempersaudarakan di antara mereka, ya, baginda mempersaudarakan di antara orang-orang Ansar, ya, penduduk peribumi Madinah, ya, dengan orang-orang Muhajirin Mekah, ya. Jadi Nabi mempersaudarakan mereka. Di antara perkara yang sia-sia jika kita cuba untuk memperjelaskan kepada pembaca, ya. Jika kita nak jelaskan, ya, bahawa ukhuwah persaudaraan yang dijalankan adalah jauh lebih mulia daripada persaudaraan keturunan. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, patutnya orang nak bantu ni kalau ada hubungan keluarga, ya, mungkin dia pak saudara kita, mungkin mak saudara, ya, mungkin sepupu, mungkin ipar duai kita, ya, ada hubungan. Jadi kalau ada hubungan tu tak pelik lah. Ya, kita kata dia tolong sebab keluarga dia. Ya, tetapi, ya, mereka tolong bukan kerana hubungan keluarga sangat, bukan semua. Of course kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memang moyang Nabi, first moyang Nabi Hashim kan. Kita sebut tadi, ya. Bapa kepada Abdul Muttalib Hashim tu, moyang Nabi, first moyang Nabi memang dia berkahwin dengan perempuan Madinah. Ya, dia berkahwin dengan seorang perempuan namanya Salma binti Amru. Salma binti Amru isteri Hashim, ya. Dan Hashim berkahwin dengan Salma dalam perjalanan Hashim menuju ke negeri Syam untuk berniaga. Kita tahu orang Arab ni rihlatash syita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan pada musim syita, musim sejuk, winter, dan juga pada waktu saif, ya, pada waktu musim panas, ya. Kita panggil rihlah saifiyah ataupun rihlah apa kita panggil, ya, syita'iyah, ya. Syita mana winter, ya, winter travelling, winter journey dengan summer journey. Jadi dua-dua perjalanan ni dilakukan dan ketika musim panas mereka menuju ke utara, ke negeri Syam. Jadi seperti mana biasa Hashim atau nama sebenarnya Amru, ya, dia nak menuju ke negeri Syam. Dalam perjalanan, ya, daripada Mekah biasanya orang Mekah akan singgah di Al-Madinah. Pada masa itu namanya masih Yasrib,
ya, dan mereka akan berehat di situ beberapa hari. Ya, merehatkan unta sebab unta kita tahu satu hari hanya boleh pergi sekitar 80 kilometer. Ya, jadi para ulama dalam bidang apa kita panggil animal science ya bagi tahu unta tak boleh pergi jauh daripada 80 kilometer. Sama ada unta yang satu bonggol Arabian camel ya ataupun Trans-Siberian ya, Siberian punya apa ni camel yang dua bonggol. Tak boleh pergi lebih daripada apa 80 kilometer. Ya, sebab itu dalam fiqh Islami 80 kilometer itu dianggap dua marhalah. 80 kilometer dua marhalah. Maknanya apabila kita berjalan, dua marhalah kita boleh berhenti di satu tempat dan kita boleh mengqasar solat. Ya, dah boleh kita qasar solat. Walaupun jamak belum sunat lagi, tapi qasar boleh. Maknanya masuk Zuhur sembahyang 2 rakaat. Masuk Asar sembahyang 2 rakaat. Kalau kita nak jamak boleh, tapi afdalnya mesti 3 marhalah baru kita jamak. Ya, jadi kalau 80 kilometer ya ataupun 81 kilometer 2 marhalah, 1 kilometer lebih kurang 40 atau 40.5 kilometer. Iaitu satu marhalah. Satu marhalah 40.5 kilometer. Dua marhalah 81 kilometer. Ini dicatat oleh apa? Dr. Mustafa Al-Bura dalam kitabnya Fiqh Manhaji. Ya, Fiqh Manhaji ni Ustaz dah banyak kali sebut ya, adalah kitab yang dikarang oleh Dr. Mustafa Al-Bura, salah seorang ulama Azhar yang apa kita panggil berasal daripada Syria ya, dan buku ini sudah diterbit dan dicetak, diterjemah ya. Kalau di Malaysia antara yang menterjemahkan buku Fiqh Manhaji ini adalah salah seorang ilmuwan kita ya, bekas apa kita panggil ya, menteri agama kita. Bekas apa ni mufti wilayah juga ya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kerana beliau pernah belajar daripada Dr. Musabak Al-Bura semasa dia buat masters di Syria dulu. Ya, jadi apa ni dia belajar ya daripada Dr. Musabak Al-Bura dan beliau mendapat izin daripada Dr. Musabak Al-Bura untuk menterjemahkan buku ini daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dah ada di pasaran. Tuan-tuan boleh beli secara online saja. Yang namanya Fiqh Manhaji, Fiqh Manhaji. Ya, dikarang oleh Dr. Musabak Al-Bura ya dan beberapa sahabat beliau ya para ulama di apa di kalangan apa ni ulama Syria juga ya dan diterjemah ya oleh beberapa pihak, antara yang menterjemahnya ialah Dr. apa ni Zulkifli Al-Bakri ya, dah lama dah ada dalam pasaran tuan-tuan ya, lebih daripada 8 tahun tuan-tuan ya, mungkin lebih daripada 10 tahun lagi. Dah lama dah, ya. Okey, tak apa, itu cerita. Dalam kitab Fiqh Manhaji disebut, ya, dua marhalah adalah 81 kilometer dan harus ya, dan sunat untuk kita qasar solat. Tapi belum sunat untuk menjamak. Ya, maknanya nak jamak takhir Zuhur Asar boleh, hukum dia harus tapi tak sunat lagi. Kerana dalam fiqh Syafi'i, sunat untuk menjamak kalau 3 marhalah. Maknanya 81 campur 40.5. Ya, lebih kurang 121 ya, 0.5, 121.5 lebih kurang. Ya, kalau perjalanan kita 121.5 kilometer ataupun lebih baru sunat dijamak dan of course tadi dua marhalah sudah sunat untuk qasar. Ya, jadi tuan-tuan catatlah ya, dua marhalah sunat untuk qasar saja. Tapi kalau tiga marhalah baru sunat untuk qasar dan juga untuk jamak ya. Sama ada Zuhur dan Asar jamak takhir yang afdal ataupun Maghrib Isyak jamak takhir yang afdal. Ya, boleh tak buat jamak takdim kalau ada keperluan boleh. Tapi afdal ya biasanya ialah jamak takhir seperti mana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ya. Okey, selesai. Jadi kalau ada soalan tuan-tuan boleh boleh di apa di WhatsApp saja tuan-tuan ya. Apa ni apa kita panggil ya, sebab ustaz tak boleh tengok apa ni komen ya. Sebab bukan member ya. Jadi apa melainkan kalau ustaz diterima sebagai member PMP ya, mungkin baru ustaz ada kemampuan ya untuk tengok ya. Kalau tidak tak. Saya sebab ustaz find out ya hanya member saja yang boleh baca komen ya dan boleh baca chatting kat situ tuan-tuan ya. Tadi kalau ada soalan sila Tuan Haji Shuaib dan juga Hajah Shimah ya, mungkin boleh boleh apa boleh hantar apa mesej saja kepada ustaz ya. Okey. Setakat ni ada assalamualaikum. Kelas dah mula ya, dah mula tuan-tuan ya. Sekejap ya, saya jawab soalan ni.
Tuan kalau ada soalan boleh WhatsApp saja ya ke Ustaz. Ya. Okey, ya nanti kita apa ni uruskan tentang membership tadi. Apa ni Tuan Haji Shoaib, terima kasih ya. Okey, jadi apa kita sambung tuan-tuan perbincangan kita ya. Jadi persaudaraan mereka ni ya antara ukhuwah antara golongan Muhajirin dan Ansar tu jauh lebih mulia tuan-tuan. Kerana ada ciri-ciri al-isar tadi, melebihkan orang lain walaupun kita ada keperluan. Seperti mana diberi dalil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya pada ayat 9 surah Al-Hasyr. Ya, okey selesai. Kemudian malah sepatutnya kita serahkan ya perkara tersebut kepada rasa keislaman yang terdapat dalam hati. Sesungguhnya ini lebih bermakna daripada tulisan mata pena. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita nak tulis dengan tinta emas sekalipun tak mampu. Ya, kerana Allah yang Maha tahu betapa hebatnya pengorbanan orang-orang Ansar dan betapa mulianya orang-orang Muhajirin yang walaupun di-offer dengan pelbagai tawaran tapi mereka adalah people of dignity tuan-tuan. Ya, mereka tidak apa kita panggil ya, mereka tidak mudah menerima begitu saja. Ya, mereka lebih sanggup untuk meminjam saja. Ya, walaupun orang-orang Ansar mahu memberikan dengan sukarela tapi mereka kata pinjam. Abdul Rahman sebagai contoh ketika Sa'ad bin Rabi' ya antara orang kaya Madinah offer kepada Abdul Rahman nak bagi separuh harta dia. Ya, seperti mana disebut oleh apa ni Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, dan dia sanggup nak bagi salah seorang daripada isteri dia kalau Abdul Rahman perlukan ya, tapi Abdul Rahman doakan dia tuan-tuan. Mudah-mudahan ya harta dan isterinya menjadi keberkatan kepada dia. Dan akhirnya apa yang berlaku ya? Yang berlaku ialah Abdul Rahman minta supaya Sa'ad bin Rabi' ya hanya meminjamkan sedikit modal kepada beliau ya dan beliau boleh gunakan untuk perniagaan, memulakan perniagaan tuan-tuan ya. Itu kalau kita boleh detailkan. Okey ya, selesai di situ. Kemudian secara kasar ya kita mengatakan bahawa hati-hati ya, hati-hati tersebut telah dipertautkan betul. Ya, kerana yang mempertautkan hati manusia ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menjadi satu hati yang terdapat di dalam tubuh-tubuh yang bercerai. Maknanya dua tubuh yang berbeza, satu orang Muhajirin ya di kalangan Muhajir, ya, satu lagi di kalangan Nasir ataupun Ansar, ya. Satu duduk di Madinah, satu duduk di Mekah. Tapi seolah-olah mereka adalah satu jasad yang sama tuan-tuan. Ini luar biasa. Ya. Ini semangat ataupun bukti keimanan ya yang ada dalam hati mereka tuan-tuan. Allah memberikan taufik kepada muslimin ya pada hari ini untuk berukhuwah sebagaimana ukhuwah yang pernah dirasai oleh Rasulullah sehingga mereka ya mampu melaksanakan apa yang dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bersatu. Memang tuan-tuan, kalau kita nak tunjuk bukti ya, ini adalah bukti yang paling ideal kita kata ya. Tak pernah berlakulah ya dalam sejarah manusia mungkin ya. Inilah bukti ya bahawasanya manusia yang berlainan asal usulnya berlainan ya, tetapi boleh dipersatukan ya. Walaupun sebahagian orang Madinah tu ya ada keluarga di Mekah. Orang Mekah pun ada macam Nabi tadi kita kata. Ya, Nabi punya moyang yang pertama ya, moyang Nabi Hashim berkahwin dengan perempuan Madinah. Ya, Salma binti Amru tadi ya. Jadi dalam perjalanan Hashim nak pergi berniaga singgah di Madinah. Berjumpa pula ya dengan Salma, jatuh hati, kahwin ya. Tapi Hashim kena meneruskan perjalanan ya sebab Hashim nak pergi berniaga di negeri Syam. Ya, dan Allah takdirkan umur Hashim tidak panjang. Maka bila sampai di Palestin ya, meninggal dunia ya. Kemudian rombongan setelah berniaga selesai mereka pulang singgah di Al-Madinah di Yasrib dan terkejutlah ya Salamah binti Amru apabila diberitahu bahawa suaminya yang baru dia kahwin dah meninggal. Ya, sedihlah dia tuan-tuan. Ya. Kemudian rombongan pun pulang ke Mekah. Ya. Dan cerita Hashim berkahwin dengan Salma ini tidak ramai yang tahu tuan-tuan. Ya, ia menjadi macam rahsia lah kita kata. Ya. Kemudian apabila sampai di Mekah ya oleh kerana Hashim telah meninggal dunia, maka adik kandung kepada Hashim yakni Al-Muttalib. Al-Muttalib. Ya, Al-Muttalib adik pada Hashim. Ya, mereka empat adik-beradik ya. Kalau kita tengok dalam mana-mana kitab sejarah biasa disebut empat adik-beradik. Ini anak kepada
kepada siapa? Kepada Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf tadi second moyang Nabi kan, first moyang Hashim. Jadi Hashim ada adik Al-Muttalib, dia ada apa ni Abdul Syams ya dan juga Naufal. Ya, tapi Al-Muttalib lah yang menggantikan abangnya ya, jadi caretaker lah. Sebab dikatakan Hashim tak ada anak lelaki, sebahagian kata tak ada anak lelaki yang berkaliber untuk untuk dilantik sebagai Gubernur Mekah ya ataupun Datuk Bandar Mekah menggantikan Hashim tadi ya. Maka beberapa tahun selepas tu apa kita panggil ya Al-Muttalib tadi baru dapat maklumat rupa-rupanya abang dia ada berkahwin dengan seorang perempuan Madinah. Oleh kerana Al-Muttalib ni ada dia pun di kalangan people of dignity juga tuan-tuan. Maka dia pergi cari kakak ipar dia. Ya, dan bila dia sampai di Madinah dia cari dan jumpa dan dia diberitahu ya bahawasanya kakak ipar dia ada seorang anak dan anak itu adalah anak hasil perkahwinan ya Salma binti Amru dengan Hashim ya. Gembiralah Al-Muttalib tuan-tuan. Dia minta izin daripada kakak ipar dia untuk bawa apa kita panggil ya Abdul Muttalib tadi. Tapi nama dia bukan Abdul Muttalib, nama dia ialah Syaibah. Ya, Syaibah bin Hashim ataupun Syaibah bin Amru. Amru tu Hashim lah. Tapi lebih dikenali sebagai Hashim kerana Hashim ni seorang yang suka menyediakan makanan untuk jemaah haji dan umrah. Ya, sebab kita tahu ya, orang Mekah ni Bani Hashim atau Bani Abdul Manaf memang kerja mereka menyediakan makanan dan juga menyediakan minuman Zam-Zam, ya, sediakan tempat tinggal, jaga keselamatan dan roti-roti keras ya yang dibagi-bagi tadi dipecah-pecahkan. Ya, sebab itu dapat gelaran Hashim. Hashim mana? Lelaki yang suka memecah-mecahkan roti bagi diedar kepada jamaah haji dan umrah. Ya, di kalangan muktamirin ya yang umrah ataupun di kalangan hujaj yang mengerjakan haji. Sebab itu lekat gelaran dia Hashim. Ya, sebab itu Nabi dipanggil ya Muhammad bin Abdullah Al-Hashimi sebab Nabi Bani Hashim. Ya, Hashim itu adalah moyang Nabi yang pertama. Kalau Abdul Manaf moyang Nabi yang kedua. Yang adik-beradik dengan Abdul Dar, moyang kedua kepada Mus'ab bin Umair yang muka dia sama tadi tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat ya baru dia dapat tuan-tuan. Okey ya. Seterusnya apa lagi yang boleh kita sebut di sini? Jadi Syaibah tadi dibawa balik oleh Al-Muttalib dan orang Mekah ya mereka menganggap ataupun menyangka bahawasanya Syaibah ini adalah hamba kepada hamba kepada Al-Muttalib. Ya, kerana hamba dibeli dalam usia muda. Ya, jadi mereka menganggap hamba. Tetapi diterangkan oleh Al-Muttalib bahawasanya ini adalah anak saudaranya, anak kepada abang dia Hashim. Ya, tapi sudah lekat panggilan Abdul Muttalib ya hamba kepada Al-Muttalib sedangkan dia bukan hamba dia adalah budak yang merdeka ya jadi gelaran tu kekal sampai dewasa sampai sekarang kalau orang tanya kita siapakah nama datuk Nabi semua orang akan kata Abdul Muttalib sebenarnya namanya Syaibah sebahagian kita pun tak tahu nama dia Syaibah tuan-tuan kita duk ingat Abdul Muttalib gelaran dia seperti mana Abu Bakar gelaran nama sebenarnya Abdullah ya seperti mana Abu Hurairah gelaran ya nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar jadi maknanya memang masyarakat Arab ini ya terkenal dengan gelaran mereka tuan-tuan ya dan mereka lebih popular ya dikenali dengan gelaran sampai kadang-kadang orang tak tahu nama sebenar dia tuan-tuan ya itu kalau ustaz boleh share di situ. Okey ya, seterusnya apa lagi? Jadi Rasulullah ya, mereka sehingga mereka mampu ya melaksanakan apa yang dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang bersatu memang. Ya macam mereka ni saudara mara tuan-tuan. Ya seolah-olah mereka boleh mewarisi satu sama lain sedangkan kita tahu ya kawan-kawan tak boleh waris harta tak boleh. Ya yang mewarisi harta ni orang yang ada hubungan, anak isteri, ya kita kata kaum keluarga boleh, tapi yang tak ada hubungan tak boleh. Tapi seolah-olah ya keadaan hubungan ukhuwah antara Ansar dan Muhajirin ini macam boleh ya saling mewarisi antara satu sama lain. Ya, jadi ini menunjukkan kehebatan dia. Lebih daripada hubungan kekeluargaan tuan-tuan ya, lebih daripada hubungan hubungan apa kita panggil darah daging. Ya. Ketika itu kaum kerabat tidak berbuat ya, tidak berhak mewarisinya. Rasulullah berkata kepada setiap dua orang sahabat baginda, kamu berdua hendaklah bersaudara, berukhuwah kerana Allah bagaikan dua orang bersaudara ya jadi maknanya apa kita cuba fahami ya kamu berdua hendaklah bersaudara berukhuwah ya jadi Allah apa kita panggil ya ini hubungan yang Allah apa kita panggil ya Allah redai ya seolah-olah macam mereka ni bersaudara ya hubungan ukhuwah antara seorang muhajir dengan seorang nasir ya pembantu tadi nasir singular kalau jamak ansar
Muhajir singular, jamak muhajirin. Golongan antara ya hubungan antara muhajirin dan ansar ini seolah-olah ya bagaikan dua orang yang bersaudara. Kita tambah ya kerana Allah. Maknanya ukhuwah mereka kerana Allah. Bagaikan dua orang yang bersaudara. Kena tambah perkataan yang baru nampak ya. Dua orang yang bersaudara Ustaz tambah ya. Jadi dua orang yang bersaudara. Ya, kalau kita boleh letak di situ ya. Dua orang yang tuan-tuan yang apa yang ada kitab tolong tambah kat situ. Muka surat 119 ya. Okey, selesai. Jadi Allah menurunkan firman-Nya ya. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa ulul arham ya. Jadi mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Al arham daripada perkataan rahim. Ya, sebab dia datang daripada rahim yang sama, dia ada hubungan kekeluargaan. Ya, ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, jadi setengah daripada mereka lebih berhak mewarisi akan setengah yang lain menurut kitab Allah. Memang kalau kita tengok ya, dari segi hukum warisan ya, hukum apa kita panggil ya, hukum apa ni inheritance kita kata, memang yang ada hubungan keluarga lah yang boleh mewarisi, yang tak ada hubungan tak boleh. Ya, tapi mereka ya bukan bahagi atas dasar keluarga. Orang-orang Ansar bagi harta mereka, bagi kebun mereka bukan atas dasar mereka ni ada hubungan saudara dengan orang Muhajirin tak. Ya, tapi mereka ni bagi kerana tadi sifat al-isar. Ya, jadi itu jauh lebih baiklah tuan-tuan, ya, jauh lebih tinggi pengorbanan mereka. Kalau dengan keluarga, ya, itu biasa kita kata. Tapi yang ni luar biasa. Ya, memang sebahagian orang Muhajirin ada hubungan macam kita kata Nabi tadilah. Sebab moyang Nabi, ya, isteri moyang Nabi Hashim tadi orang Madinah. Jadi maknanya Nabi ada keluarga daripada Madinah. Sebab itu disebut oleh beberapa penulis, ya, ketika mana Nabi di Isra' kan, Nabi Isra' dan Mi'raj. Dalam perjalanan Isra' ya nak pergi ke Masjid Aqsa di Palestin, Nabi dibawa singgah oleh Jibril ke Al-Madinah, ke Yasrib. Ya, dan apa kita panggil Nabi diberitahu inilah tempat hijrah Nabi nanti. Ya, dan Nabi sudah dapat notis ya, sebab peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj ini berlaku lebih kurang 3 tahun sebelum hijrah. Jadi maknanya Nabi sudah tahu bahawanya akhirnya nanti Nabi akan berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Yasrib. Dan Nabi gembira tuan-tuan. Ya, kerana memang ya kita kata Yasrib ini adalah kampung halaman Nabi. Ya, tempat nenek Nabi ya ataupun moyang Nabi tadi. Salma binti Amru. Dan begitu juga kalau tuan-tuan masih ingat ya, mak Nabi yakni siapa ya, Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ya, adalah siapa kita panggil ya, adalah juga ya berasal daripada sana. Ya, daripada Yasrib juga. Sebab ketika Nabi berusia sekitar 6 tahun ya, mak Nabi Aminah bawa Nabi. Ya, pada masa itu mak Nabi Aminah ya dikatakan bersama dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman Barakah yang nanti menjadi kakak angkat Nabi ya, dan juga dipanggil sebagai ibu juga ya oleh siapa? Oleh Nabi ya. Kerana ada kita panggil riwayat yang mengatakan bahawasanya Ummu Aiman ataupun Barakah ini pernah menyusukan Nabi. Dia adalah ibu susuan Nabi. Sebab itu Nabi dengan dia mahram tuan-tuan ya. Seperti mana Nabi dengan Suwaibah Al-Aslamiyah. Sebagaimana Nabi dengan Halimah As-Sa'diyah ya daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Ya, juga ya keluarga Nabi juga, keluarga melalui penyusuan ya, minar radha'ah ya. Radha'ah itu adalah penyusuan. Mana bukan kita panggil ya, bukan hubungan darah daging ya, tetapi hubungan susuan. Ya, dan hubungan susuan dia tidak boleh mewarisi ya, tapi dia tidak boleh berkahwin. Ya, antara satu sama lain. Sebab tu Nabi tak boleh berkahwin dengan anak-anak kepada Halimah As-Sa'diyah, tak boleh. Adik-beradik susuan Nabi tak boleh. Ya, jadi Nabi muliakan mereka kerana Nabi pernah tinggal di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar ya, sejak daripada Nabi kecil lagi ya, Nabi disusukan selama 2 tahun, kemudian nak dipulangkan ya, mereka minta izin daripada Aminah untuk terus jaga Nabi sampailah umur Nabi 5 tahun. Ya, ketika Nabi dicolik ya oleh 2 orang lelaki berpakaian putih ya, yang kita tahulah itu Jibril lah. Ya, Jibril yang ditemani oleh Mikail, sebagian kata oleh Israfil. Ya, sebab kadang-kadang Jibril datang bertiga. Kalau bertiga Jibril alaihissalam, Mikail dan Israfil. Kadang-kadang datang berdua. Ya, ada yang kata Jibril dengan Mikail, ada yang kata Jibril dengan Israfil. Ya, macam kita kata ketika
ketika Jibril ya datang bersama Mikail dan Israfil bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Ya, singgah di rumah Nabi Allah Ibrahim dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim tak tahu kata mereka ni adalah malaikat sebab mereka datang dalam bentuk manusia. Ya, dan apa ni Jibril bagi berita gembira isteri Ibrahim ya yakni Sarah akan mengandung. Ya, mengandung Nabi Ishak. Ya, kemudian apa ni mereka turun ke kawasan yang disebut sebagai kawasan kaum ya kaum Sadom ya ataupun Gomorrah ya yang pada ketika itu mereka didakwah oleh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut anak saudara kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, kerana Nabi Lut ni bapa dia adik-beradik abang kepada Nabi Allah Ibrahim. Ya, jadi dia diutus oleh Allah ke bumi kaum kaum Nabi Lut lah kita panggil ya. Apa ni selalu kita sebut sebagai kaum Nabi Lut ni ya. Apa mereka ni yang mengamalkan satu aktiviti songsang ya, homosexuality ya. Jadi mereka buat homoseksual. Jadi mereka diazab oleh Allah dengan diterbalikkan bumi mereka. Itu cerita Nabi Lut lah ya. Jadi ketika datang kepada kaum Nabi Lut ya, datang 3 orang pemuda yang handsome. Tiga-tiga mereka adalah Jibril, Mikail dan Israfil ya. Dan berita kedatangan mereka ke rumah Nabi Lut disebut ya oleh isteri Nabi Lut kepada kaum dia ya, kepada apa kita panggil ya, kaum Sadom dan Gomorrah. Mereka datang ya nak minta tiga-tiga pemuda tadi ya. Apabila Nabi Lut offer supaya mereka kahwin dengan anak-anak perempuan baginda, mereka tak mahu tuan-tuan. Mereka nak lelaki juga tuan-tuan ya. Sehingga akhirnya Allah datangkan azab kepada mereka. Setelah Nabi Lut ya dan orang beriman keluar daripada negeri tersebut, barulah Allah datangkan azab. Maknanya Allah tidak akan azab selagi Nabi ada bersama mereka. Ya, apa ni wa makanallahu yu'adzibahum wa anta fihim ya. Jadi Allah sebut ya bahawasanya selama mana wa anta fihim selama mana nabi ya Muhammad engkau masih berada bersama dengan mereka ya kaum Quraisy sebagai contoh di Mekah, Allah tak akan azab. Wa makana mu'azibuhum wa makanallahu yu'azibuhum ya. Allah tidak akan sekali-kali mengazab mereka dalam konteks nabi kaum Quraisy. Ya, maknanya azab itu datang selepas Nabi dan para sahabat keluar daripada Mekah. Barulah Allah datangkan kebuluran, ya, mereka tak makan dan sebagainya. Itu kemudian dan mereka kalah dalam perang Badar. Mereka kalah dalam perang Uhud, ya. Walaupun jumlah yang syahid dalam perang Uhud di kalangan orang Islam lebih ramai. Tapi orang Islam tak kalah sebenarnya tuan-tuan. Ya, kerana kalah tu mesti kampung mereka dikuasai oleh musuh tak. Harta mereka dirampas tak, tuan-tuan. Ya, cuma dari segi kita panggil casualties, ya, bilangan yang cedera dan yang meninggal dunia itu lebih ramai di kalangan orang Islam berbanding dengan tentera Quraisy. Ya, itu saja kalau kita boleh detailkan. Okey, tuan-tuan ya. Keluarga Rasulullah berhijrah ya. Setakat ni kalau ada soalan nanti Ustaz cek. Tengok kalau ada soalan ya. Mungkin dah ada ya. Jadi dah ada soalan, silakan ya. Hmm. Kenapa Ustaz boleh tengok? Ya, betul. Ustaz pun tak tahu ya kenapa tak boleh ya. Jadi kalau ada soalan kita boleh jamak 3 hari juga ke? Ya. Dalam kuarantin kita boleh jamak 3 hari juga ke? Ya. Jadi ini cerita apa kita panggil? Ya, cerita tentang jamak tadi. Ya. Jadi jamak ni tuan-tuan, ya, jamak dan qasar. Ya, jamak ini kita boleh jamak, ya, ketika ketika apa tuan-tuan? Ya, ketika kita ada keperluan. Ya. Al-Imam Syafi'i kalau kita tengok, kalau kita baca fiqh tuan-tuan, ya, kitab-kitab fiqh. Al-Imam Syafi'i menyebut, ya, jamak ini mesti kerana perjalanan saja tuan-tuan. Sakit tak boleh jamak. Ya, yang kata sakit boleh jamak ni Al-Imam An-Nawawi ya yang telah revise yang telah review balik apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata tak ada jamak melainkan perjalanan. Ya, sedangkan kita tahu ya, qasar memang kena ada perjalanan. Macam tadi kan ya, 2 marhalah 81 kilometer baru boleh qasar. Ya, jamak ni kalau 3 marhalah 120 kilometer baru boleh jamak. Ya, baru boleh jamak dan qasar. Ya. Soalan dia tadi kalau kuarantin. Kuarantin kita tak berjalan. Ya, kuarantin tak berjalan ya. Tetapi ya, kuarantin ni sebab tadilah ya, mungkin kena pandemik ni, kena COVID kita kata ya, COVID-19. Jadi dia kena kuarantin. Jadi bila kuarantin ya, dia kuarantin tu sebab sakit. Sama ada self kuarantin di rumah ataupun di center yang telah ditentukanlah ya.
Jadi boleh tak, soalannya tadi, ya, boleh tak kita jamak 3 hari juga? Ya, jamak 3 hari juga. Ni cerita hari ni. Ya, sedangkan ustaz tadi cerita perjalanan. Tu ada dua benda yang berbeza. Ya, sebab ustaz tahu, ya, bila sebut fiqh je ramai yang berminat. Sebab kita orang Melayu, Malaysia memang orientasinya fiqh, tuan-tuan. Ya, kebanyakan kita orientasi fiqh. Ya, orientasi akidah, orientasi apa ni, akhlak tu sikit kurang, tuan-tuan. Ya, jadi kita kena kena apa? Kena luaskan sikit spektrum pengajian kita, bukan fiqh saja. Ya, macam tajwid kan. Orang Melayu tajwid memang hebatlah. Ya, boleh jadi guru tajwid. Ya, masuk pula tarannum, boleh jadi guru tarannum. Tapi bila kita sebut tadabbur, tafsiran ayat dan sebagainya, orang Melayu dah angkat tangan, surrender. Dia kata, saya ustaz tajwid boleh. Ya, nak tarannum boleh, nak makhraj huruf pun semua boleh. Ya, tapi kalau bab-bab sedangkan kita tahu tujuan Quran diturunkan untuk dipahami, untuk ditadabbur maknanya. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, dalam surah Muhammad surah 47 ayat 24 Allah kata, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah manusia tidak mau tadabbur al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati mereka sudah terkunci. Ya, Allah dah kunci. Allah tak izin mereka untuk apa? Untuk mencari makna, melihat makna dan memahami maksud dan mengamalkan dalam kehidupan seharian. Sayang tuan-tuan, ya. Jadi kita kena betulkan. Kena tadabbur lah. Ya, tapi macam tadi. Jadi kalau soalannya kita layanlah juga tuan-tuan, ya. 3 hari ni panjang cerita dia tuan-tuan, ya. Sebab Nabi buat biasanya ialah 5 hari 4 malam. Ya, ketika Nabi buat haji sebagai contoh. Ya, Nabi buat haji, Nabi berada di Mekah, ya, Nabi duduk 5 hari 4 malam. Ya, sebab Nabi sampai 4 hari bulan di Mekah. Ni kalau Ustaz boleh detail nak jawab soalan kan. Jadi kita kena bagi contoh Nabi, ya. Kita tak bagi contoh orang lain. Bagi contoh Nabi sebenarnya. Sebab perbuatan Nabi, percakapan Nabi, ya, semua itu menjadi hujah. Ya, the saying, the doing, ya, ataupun Nabi punya endorsement, semua itu jadi sunnah yang kita kena ikut atau kita kena tinggalkan. Ya, kalau Nabi buat, kita buatlah. Kalau Nabi tinggal, kita tinggal. Itu maksud dia. Jadi dalam bab tadi, ya, Nabi ketika sampai di Mekah pada musim haji, Nabi sampai 4 hari bulan Zulhijjah. Ya, kita tahu wukuf di Arafah ialah pada 9 Zulhijjah. Jadi Nabi sampai 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi 5 hari tuan-tuan. Nabi duduk ya di Mekah 5 hari. 4, 5, 6, 7, 8. 5 hari. Berapa malam? Kalau 5 hari mestilah 4 malam. Ya, 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Kalau 6 hari 5 malam. Ya, jadi 5 hari 4 malam Nabi duduk di Mekah. Ya, Nabi duduk 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan. Ya, jadi 8 hari bulan tu Nabi subuh di Mekah. Ya, kemudian baru Nabi bertolak ke Mina. Ya, Nabi bertolak ke Mina. Jadi Nabi bertolak ke Mina tu, ya, Nabi duduk 1 hari di Mina. Maknanya Nabi solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh besok. Ya, menjelang tengah hari barulah Nabi keluar ke Arafah. Ini yang Nabi buat. Ya, jadi Nabi duduk di Mekah 5 hari 4 malam. Nabi masih dianggap musafir. Tak boleh lebih daripada 5 hari 4 malam. Jadi soalan tadi kata 3 hari. Ya, jadi dia bukan 3 hari, dia 5 hari 4 malam tuan-tuan. Ya, tapi Nabi dalam keadaan musafir tau. Ya, jadi kuarantin ni ya dia bukan musafir ya, tetapi dia ada satu alasan, ada hajat. Hajatnya adalah sakit. Seperti mana fatwa Imam Nawawi membenarkan orang sakit untuk jamak solat. Tapi tak boleh qasar, kita tahu. Sembahyang mesti sembahyang tamam. Masuk Zuhur, ya, dia boleh lewatkan Zuhur sampai waktu Asar, dia boleh jamak takhir. Ataupun kalau ada keperluan, dia boleh jamak takdim. Ya, Asar pada waktu Zuhur. Tapi masih 4-4, 4-4. Tak boleh 2. Kerana qasar hanya ketika musafir saja. Ya, soalannya adakah 3 hari? Ya, jadi kalau nak kira dia adalah 5 hari 4 malam. Tapi hari keempat, ya, hari kelima, sorry. Hari kelima mesti keluar. Mesti keluar, ya. Macam tadi Nabi. Ketika sampai di Mekah, masuk hari kelima, ya, berakhir hari kelima tu subuh tu, lepas subuh, ya, waktu duha Nabi dah keluar. Mana tak sampai Nabi duduk 5 hari 5 malam. Ya, maknanya sebelum asar mesti keluar. Macam Nabi dia keluar lebih awal lah sebab Nabi nak solat Zuhur dan Asar di Mina. Ni tuan-tuan yang buat haji fahamlah ya. Yang tuan-tuan yang belum buat haji tapi dah pernah hadir kursus haji mungkin boleh faham. Kalau tidak susah sikit nak faham tuan-tuan. Tapi tak apalah ya. Tuan-tuan boleh tengok balik video ni untuk dipahami nanti. Okey, clear ya. Jadi bila Nabi pergi ke Mina, Nabi masih ya qasar solat.
Ketika Nabi pergi ke apa sepanjang ya, manasik haji tu Nabi jamak dan qasar tuan-tuan. Kalau ada keperluan, kalau tak ada keperluan Nabi qasar sahaja. Kerana bila sahabat tanya, Nabi kata, aku nak jumpa dengan Allah pada setiap masa. Kalau kita jamak, kita jumpa Allah 3 kali je. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak 3 kali. Tapi kalau Nabi qasar, subuh boleh jumpa Allah. Zuhur boleh, Asar boleh, Maghrib boleh, Isyak boleh. Ya, cuma qasar saja. Jadi Nabi biasanya lebih mengutamakan qasar. Ya, kalau tak ada keperluan Nabi tak jamak. Cuma kalau ada keperluan nak cepat, ya, ada keperluan sebab nak berdoa atau sebagainya, Nabi akan jamak. Contoh, ya, masa di Arafah Nabi jamak takdim, zuhur dan asar. Ya, Nabi jamak, ya, dan Nabi qasar of course. Ya. Dan bila sampai di Muzdalifah, Nabi jamak takhir, maghrib dan isyak, ya. Jadi Nabi pernah tunjuk qasar sahaja, Nabi pernah tunjuk jamak dan qasar takdim, Nabi pernah tunjuk jamak dan qasar takhir. Semua Nabi tunjuk atas keperluan tuan-tuan. Ya, jadi Al-Imam An-Nawawi ya mengatakan dalam fatwa dia bahawasanya boleh ya seseorang itu untuk menjamak solat dia kalau ada keperluan. Contohnya sakit. Ya, jadi kuarantin ni berkait dengan COVID-19, sakitlah kategori sakit. Boleh tak ya jamak qasar boleh. Isu boleh tak jamak boleh, qasar tak boleh sebab tak berjalan. Ya, melainkan tuan-tuan dihantar ke satu tempat yang kedudukannya lebih daripada 2 marhalah. Ya, contoh tuan-tuan daripada Kuala Selangor, ya, dihantar ke mana kita kata, ya. Dihantar ke Seremban sebagai contoh dan jaraknya lebih daripada 2 marhalah. Tu tuan-tuan boleh qasarlah. Ya, tapi kalau tempat tuan-tuan pergi tu masih ya tak sampai 80 atau 81 kilometer, tuan-tuan tak boleh qasar. Tuan-tuan boleh jamak saja. Zuhur Asar jamak, Maghrib Isyak jamak. Ya. Cuma jamak tuan-tuan tidak boleh lebih daripada 5 hari tuan-tuan. 5 hari 4 malam. Sedangkan kuarantin bukan 5 hari 4 malam. Lebih pada tu, ya. Jadi maknanya ketika sampai di tempat kuarantin, kalau tuan-tuan kuarantin luar ataupun kuarantin dalam rumah, ya, tuan-tuan tak boleh tak boleh menjamak lagi, tak boleh dah. Pasal tuan-tuan dah tahu, tuan-tuan akan dikuarantin untuk lebih daripada 5 hari. Ya, jadi kalau kuarantin tu 5 hari 4 malam saja, tuan-tuan boleh jamak. Tetapi kalau lebih daripada 5 hari 4 malam, tuan-tuan tak boleh jamak. Bukan tak boleh jamak selepas 5 hari. Tak boleh jamak sebaik saja tuan-tuan sampai ke tempat tersebut. Ya, ini kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i lah tuan-tuan. Ya, tapi kalau tuan-tuan nak pakai pandangan daripada mazhab lain, itu ikut apa kita panggil, ya, ikut kesesuaian lah. Ya, mengikut pandangan-pandangan para ulama dalam bidang-bidang tersebut lah. Ya, dalam mazhab Hambali, dalam apa, ya, dah tentu ustaz-ustaz kita yang ambil pandangan-pandangan, ya, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lain, ya, mungkin ada pandangan yang berbeza. Tapi kalau tuan-tuan nak tanya persoalan yang apa, yang kita sebut dalam kitab Fiqh Manhaji seperti mana dikarang oleh apa ni Dr. Musaffar Al-Bura, ya, dan juga diterjemahkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, itulah cerita dia tuan-tuan. Ya, itu selesai. Sebab mereka berdalil dengan apa ni amalan ketika Nabi buat haji tadi 5 hari 4 malam. Ya, duduk di Mekah 5 hari 4 malam. Duduk di Mina 1 hari 1 malam. Duduk di apa ni Arafah ya, sebahagian siang saja sampai maghrib dah pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah pun sampai subuh. Kemudian pergi ke Mina. Mina tu lama sikit. Ya, sebab 10 hari bulan di Mina. 11 hari bulan di Mina, 12, 13, tapi 4 hari 3 malam. Ya, jadi maksudnya tidak sampai 5 hari 4 malam. Masih lagi dalam keadaan Nabi boleh mengqasar solat sebab kira musafir lagi tuan-tuan. Ya, tapi bukan stay put di satu tempat lebih daripada 5 hari 4 malam tak. Jadi kalau tuan-tuan kuarantin di satu tempat lebih daripada 5 hari 4 malam, macam mana tuan-tuan nak qasar? Ya, tuan-tuan tak duduk dalam syarat-syarat yang telah dikemukakan tadi ya oleh para ulama dalam fiqh Syafi'i. Selesai itu yang Ustaz boleh respon. Panjang sikit tuan-tuan, tapi nak bagi tuan-tuan faham ya, clear. Okey, kita tengok apa lagi soalan kalau ada di sini, ya. Ada soalan tak? Ya. Hmm, tak ada, ya. Soalan, Raja Jordan King Abdullah itu dikenali Al-Hashimite, ya. Dia ikut jalur Nabi SAW melalui siapa tuan-tuan? Daripada Bani Hashim, betul. Ya, sebab tu Jordan tu dipanggil the Hashimite Kingdom. Hashimite Kingdom, ya, of Jordan, the Hashimite Kingdom of Jordan. Jadi apa ni King apa Abdullah the second, bukan King Abdullah tau. Ni King Abdullah the second, ya. King Abdullah, siapa dia King Abdullah? King Abdullah tu adalah moyang dia. Ya. Jadi King Abdullah II yang memerintah sekarang. Dia anak kepada King Hussein.
Ya, jadi King Husin punya bapa, ya. Tak tahu yang Abdullah tu yang keberapa, tapi maknanya moyang kepada King Abdullah II sekarang. Ya, macam kita kata Sultan Kelantan, ya. Apa ni Tengku Faris, ya. Jadi beliau pakai Sultan Muhammad yang ke berapa, ya, Sultan Muhammad yang kelima, ya. Sultan Muhammad keempat tu siapa? Bukan bapa dia, ya. Bukan datuk dia. Ya, bukan Sultan Ismail Putera bapa dia. Sultan Yahya Putera datuk dia. Jadi Sultan Muhammad tu atas lagi tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan jangan ingat bila dia King Abdullah, ya bapa dia Abdullah the First, dia Abdullah tak, dia bukan macam tu. Ya, tuan-tuan kena faham. Ya, bukti yang mudah Sultan Kelantan yang ada sekarang lah. Ya, Sultan apa ni Tengku Faris, ya, dia gunakan apa ni Sultan Muhammad yang kelima, ya, tapi bukan bapa dia, bukan datuk dia Sultan Muhammad yang keempat, bukan atas lagi tuan-tuan. Sama juga dengan King Abdullah tadi, ya. Jadi di Hashimite Kingdom sebab mereka datang daripada apa kita panggil daripada Bani Hashim juga, ya. Cuma ikut siapa itu soalan dia. Ya, jadi ikut siapa? Ya, adakah ikut Husin ataupun Hasan? Sebahagian kata Hasan. Ya, sebab kita tahu apa ni Saidina Hasan, ya, dia banyak berkahwin semasa dia hidup, ya. Dan Saidina Hasan kita tahu ketika Nabi wafat dia baru berusia 7 tahun. Ya, ketika Nabi wafat dia berumur 7 tahun, ya. Ketika mak dia wafat pun dia masih berusia 7 tahun. Kerana wafatnya Fatimah itu 3 bulan, sebagian riwayat kata 6 bulan selepas Nabi wafat pada tahun yang sama, tahun yang ke-11 Hijrah, ya. Berapa apa ni tahun bila Saidina Hasan meninggal? Tahun 50 Hijrah, ya. Tahun 50 Hijrah. Jadi tahun 50 Hijrah ni Saidina Hasan wafat. Ya, kalau Saidina Husin atas lagi, ya. Sebagian sebut tahun 53. Ya, tahun 63, ya. Tahun tahun 63. Ada sebahagian kata bukan, tahun 61 lagi. Kerana apa ni dibunuhnya Saidina Hasan, Saidina Husin itu ialah pada zaman siapa? Pada zaman Yazid bin Muawiyah. Muawiyah wafat tahun 60 Hijrah. Naik Yazid. Jadi Yazid pun tak lama, 3 tahun. Jadi salah satu daripada tahun tersebutlah. Ya, maknanya selepas 60 Hijrah. Maknanya Saidina Hasan dia hidup 10 tahun lagi selepas daripada Saidina Hasan. Ya, Saidina Hasan tahun 50 dah wafat. Saidina Husin lepas pada tahun 60 baru wafat. Jadi ada 10 tahun lebih. Tapi yang muka sama macam Nabi adalah Al-Hasan bukan Al-Husin. Jadi dikatakan bahawasanya keturunan King Abdullah ini daripada jalur Al-Hasan. Wallahu alam. Ya, kalau tuan-tuan ada maklumat yang lebih tepat, ya, tolong di-share lah, ya. Itu kalau ustaz boleh apa ni share dengan tuan-tuan, ya. Okey, sekadar tu. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Kita tengok balik dia punya perbincangan tadi, ya, tentang apa Madinah tadi tuan-tuan, ya. Jadi apabila Rasulullah tinggal di Madinah, ya, ini keluarga Rasulullah, ya, cerita keluarga Rasulullah. Apabila Rasulullah berada di Madinah, sudah berada keadaan menjadi tenang, ya. Jadi baginda menghantar Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi, ya, dan beliau adalah maula Rasulullah. Maula adalah istilah untuk hamba yang dibebaskan. Kerana Zaid bin Harisah, ya, beliau seorang merdeka, beliau ditangkap, diculik, ya, daripada kabilah dia, dijual di pasar hamba, kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam. Ya, jadi Hakim bin Hizam, siapa dia Hakim bin Hizam? Ya, Hakim bin Hizam adalah apa ni anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid isteri Nabi. Jadi Hakim bin Hizam orang kaya juga, ya. Dia beli Zaid bin Harisah ketika Zaid bin Harisah masih budak lagi. Ya, jadi dihadiahkan kepada Khadijah binti Khuwailid. Ya, apa ni mak saudara dia. Kerana Hakim bin Hizam, Hizam tu bapa kepada Hakim adalah adik-beradik dengan Khadijah. Maknanya apa ni Hizam bin Khuwailid juga adik-beradik dengan Khadijah, ya. Khadijah dapat Zaid ketika Khadijah berkahwin dengan Nabi, ya, ketika usia Nabi 25 tahun dan Khadijah berusia 28 tahun, ya. Ni mungkin sebahagian tuan-tuan kata bukan 40 tahun ke? 40 tahun kalau kita ambil pandangan Al-Imam Al-Waqidi tuan-tuan, ya. Ni tokoh ulama dalam bidang sirah juga Al-Waqidi, ya. Jadi Al-Waqidi itu yang hidup pada zaman siapa kita panggil, ya, pada zaman Al-Imam Malik juga, ya. Cuma apa ni beliau ni dianggap kontroversi, ya, sebab sebahagian daripada riwayat-riwayat apa ni beliau ini ada yang lemah tuan-tuan, ya, ada yang dhaif. Jadi ada perbincangan panjanglah, ya. Tetapi kalau tuan-tuan biasa merujuk kepada Sirah Ibnu Hisham, ya, Sirah Ibnu Hisham, ya, yang apa kita panggil, ya, yang memuatkan hadis riwayat apa Al-Imam Al-Hakim,
Ya, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Al-Hakim ada riwayat satu hadis, ya, dan hadis ini boleh dipertanggungjawabkan. Maknanya hadis ini disebut sebagai hadis yang sabit. Kalau tidak sahih pun dia hasan, tuan-tuan. Ya, cerita, ya, apa ni, riwayat daripada Al-Hakim, ya, yang disebut oleh banyak para ulama, antaranya apa ni, digunakan sebagai hujah oleh Ibnu Hisham, ya, ialah hadis yang menceritakan tentang apa ni, apa kita panggil, ya, tentang kunyah, ya, Khadijah. Khadijah dipanggil sebagai Ummu Hind. Ya, sebab walaupun Khadijah dengan Nabi dapat anak lelaki, ya, Al-Qasim, anak sulung lelaki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil sebagai Abul Qasim. Ya, kerana itulah anak lelaki Nabi yang pertama. Tetapi Khadijah tidak dipanggil Ummul Qasim. Kerana Khadijah sudah ada anak lelaki pada perkahwinan dulu dia. Ya, sebab Khadijah sudah pernah berkahwin 2 kali. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suami yang ketiga, tuan-tuan. Ya, jadi suami pertama, ya, apa ni, apa, An-Nabash, ya, yang juga dipanggil sebagai apa kita panggil, ya, sebagai Abu Halah. Ya, dia ada anak nama Halah. Kemudian kahwin dengan Khadijah, dapat pula anak nama Hind. Hind tu di sini Hindun lah orang Melayu panggil. Hindun ni boleh dua. Ni keliru sikit, tuan-tuan. Ada Hind lelaki, ada Hind perempuan. Dua-dua boleh. Ini nama ni unisex lah kita kata. Lelaki pun boleh, perempuan boleh. Macam Halah. Ada perempuan nama Halah, ada lelaki nama Halah. Ada perempuan nama Hind, ada lelaki nama Hind. Maisarah sama juga. Ada lelaki nama Hind, ada lelaki nama Maisarah, ada perempuan nama Maisarah. Ya, jadi nama-nama ni ada nama yang dua-dua boleh. Jadi tuan-tuan kena tengok bin ke binti. Ya, jadi kalau Hind tadi, ya, Hind tu bin Abi Halah ataupun bin An-Nabash. An-Nabash itu suami pertama Khadijah. Ya, dan oleh kerana perkahwinan mereka dapat anak lelaki sulung, ya, nama Hind, maka Khadijah digelar sebagai Ummu Hind. Ini disebut oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak Al-Hakim. Ya, Mustadrak Al-Hakim ni adalah satu kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang Al-Bukhari dan Muslim tak sebut. Al-Bukhari tak sebut, Muslim tak sebut, ya, tapi pakai kaedah penapisan hadis, ya, metodologi penapisan hadis yang pakai oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Al-Bukhari Sahih Muslim. Ya, jadi gunakan metodologi sama, ya, penyaringan yang sama, ya. Dia ada, kita panggil dia punya, apa kita panggil, filtering mechanism dia. Ya, filtering mechanism yang digunakan oleh Imam Al-Hakim sama macam filtering mechanism yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam memilih hadis-hadis dalam kitab sahih mereka. Ya, tetapi hadis-hadis itu Bukhari Muslim tak sebut. Ya, kerana kalau sebut benda yang sama, tak ada banyak added value lah, tuan-tuan. Jadi para ulama ni cari lagi hadis-hadis lain. Gunakan filtering mechanism yang digunakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Terkumpullah satu kitab lain namanya Mustadrak Al-Hakim. Ya, ada ribuan hadis juga dalam tu, dan salah satu hadis itu adalah hadis, ya, cerita tentang siapa tadi, tuan-tuan, tentang Ummu Hind. Kemudian disebut di situ. Ya, disebut apa ni, apa kita panggil, ya, kana laha, ya, bahawasanya Khadijah ini yauma tazawwajaha, pada hari Nabi berkahwin dengan dia, ya, pada hari tersebut umurnya adalah samanun wa isyruna sanatan. Ya, umurnya adalah 28. Samanun, ya, samanun adalah 8, isyrun adalah 20. Umur Khadijah 28 tahun. Ya, yang ini pandangan yang lebih menasabah, tuan-tuan. Kerana tuan-tuan kena ingat Khadijah melahirkan 6 orang anak Nabi. Dan 6 anak tadi tidak kembar, tak ada anak kembar. Semua, maknanya Khadijah mengandung 6 kali ketika berkahwin dengan Nabi, melahirkan 6 orang anak. Ya, dan kita tahu, ya, perempuan yang menyusukan anak, ya, biasanya mereka tidak akan mengandung ketika menyusukan anak. Ya, ini memang kaedah, apa kita panggil, ya, kaedah apa ni, perancangan keluarga, family planning, ya, syariah, ya, syariah compliant punya apa ni, apa, family planning. Ya, jadi kalau anak tu menyusu 24 bulan, biasanya dalam masa 24 bulan tak mengandung. Selepas daripada tu baru mengandung. Jadi kalau begitulah keadaannya, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya nak perlukan masa mengandung 9 bulan lebih. Jadi maknanya hampir 3 tahun, ya, perbezaan antara anak pertama dengan anak kedua. Anak kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, sampailah yang keenam. Jadi kalau umur Khadijah 28 tahun, itu jauh lebih menasabah, tuan-tuan. Mengikut hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak. Ya, jadi itu kalau Ustaz boleh detailkan kepada tuan-tuan. Ya. Okey, jadi Zaid bin Harisah dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi dengan tujuan supaya Zaid boleh menjadi hamba Nabi. Maknanya buat kerja-kerja yang Nabi perlu, dia boleh bantu. Ya, tetapi Nabi telah membebaskan Zaid bin Harisah. Ya, kerana Nabi tidak memperhambakan manusia.
Ya, jadi walaupun pada masa itu Nabi belum jadi nabi, sebab ketika berkahwin dengan Khadijah Nabi usia 25 tahun. Ya, Nabi jadi nabi 15 tahun lepas tu. Ya, ketika berusia 40 tahun. Ya, masa umur Nabi 40 tahun, berapa umur Khadijah kalau kita pakai hadis daripada Mustadrak Al-Hakim tadi. Ya, seperti mana Ibnu Hisham sebut, ya, Khadijah umur 28 tahun ketika kahwin dengan Nabi. Maknanya kalau kan Nabi umur 40, dia umur 43 lah tuan-tuan. Ketika Khadijah wafat, Nabi berusia 50 tahun. Maknanya lepas 25 tahun perkahwinan. Berapa umur Khadijah pada masa itu? 28 tahun. Ya, 53 tahun, sorry. Ya, 28 masa kahwin. Ya, masa Nabi dapat wahyu dia umur 43. Masa Khadijah wafat umurnya 53 tahun, muda sangat tuan-tuan. Ya, jadi munasabahlah ada 6 anak tadi dengan Nabi. Okey ya, tuan-tuan. Tapi kalau 40 tahun, tu agak susah kita nak cari dia punya reasoning ya dan dia punya logik dia tuan-tuan ya. Itu kalau ustaz boleh tambah. Okey, balik pada Zaid bin Harisah tadi. Ya. Jadi Zaid bin Harisah ya, apa kita panggil? Dihantar oleh Nabi bersama Abu Rafiq ke Mekah untuk menjemput keluarga Rasulullah. Ya, menjemput keluarga Rasulullah. Kemudian yang ni keluarga yang masih berada di sana. Baginda juga menghantar Abdullah bin Uraikid. Ya, Abdullah bin Uraikid ni adalah tour guide yang bantu Yang bantu Nabi dan Abu Bakar ketika hijrah. Tak mahu tuan-tuan. Okey ya. Jadi dia yang bantu Nabi, dia bantu lagi. Bersama-sama mereka ya sebagai penunjuk jalan. Ya, dia jadi tour guide lah ya. Dia kalau orang engage dia bayar upah ya dia akan lakukanlah ya dan dia orang yang memang berpengalaman. Mereka berjumpa dua orang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Fatimah dan Ummu Kulsum. Ya, isteri baginda Saudah dan juga Ummu Aiman. Ya, jadi ada Fatimah, ya, anak bongsu Nabi, ya. Ummu Kulsum kakak pada Fatimah. Kemudian jumpa dengan Saudah binti Zam'ah, ya, Saudah binti Zam'ah isteri kedua Nabi. Kemudian ada Ummu Aiman, Barakah tadi, ya, yang membesarkan Nabi, yang juga seorang hamba asalnya, ya. Hamba kepada bapa Nabi. Hadiah daripada Abdul Muttalib. Datuk Nabi hadiah Ummu Aiman ataupun Barakah kepada Abdullah. Abdullah meninggal, ya. Aminah yang jaga dia. Ya, yang apa kita panggil, yang memiliki dia lah. Ya, kemudian dia besarkan Nabi di rumah datuk Nabi Abdul Muttalib dan juga ketika Nabi berada di rumah Abu Talib. Ya, maknanya Ummu Aiman sentiasa bersama dengan Nabi. Sampailah ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, ya, Nabi telah membebaskan Ummu Aiman. Ummu Aiman berkahwin dengan Ubaid, ya, seorang anak nama Aiman. Sebab tu dia dipanggil Ummu Aiman. Ya, kemudian kita tahu Nabi juga kahwinkan ya Ummu Aiman dengan Zaid bin Harisah dan mereka dapat seorang anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid anak pada Zaid bin Harisah dengan isterinya siapa dia Ummu Aiman ataupun nama sebenarnya Barakah Al-Habasyiyah ya. Jadi itu cerita dia tuan-tuan. Dan ketika hijrah Nabi ya Usamah sudah berusia 7 tahun. Ya, Usamah berusia 7 tahun. Ketika Nabi wafat, umur dia 17. Kerana Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Ya, ketika hijrah, ya, kalau hijrah umur Usamah 7, masa Nabi wafat 17 tahun. Sebab tu dia layak untuk dilantik sebagai ketua perang. Ya, untuk kita kata apa kita panggil ya, mengambil tindakan ya, terhadap kematian bapaknya dulu. Zaid bin Harisah ya, dia syahid dalam perang Mu'tah bersama dengan Ja'far bin Abi Talib, bersama dengan Abdullah bin Rawahah. Ya, jadi ketua tentera dilantik Usamah bin Zaid ya sebagai mengingati ayahnya dulu menjadi ketua tentera juga. Okey, selesai di situ ya. So balik pada tadi kita panggil Usamah bin Zaid tadi ya. Beliau berumur 7 tahun ketika hijrah. Maknanya sudah tentu perkahwinan ya Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman ya ketika di Mekah lagi tuan-tuan. Ya, paling kurang 8 tahun sebelum hijrah. Ya, sebab ketika hijrah Usamah sudah 7 tahun usianya. Sudah tentulah ayah dan mak dia berkahwin lebih kurang setahun sebelum tu. Ya, ataupun mungkin kurang daripada setahun. Ya, sebab mengandung paling kurang 9 bulan 10 hari. Ya, kalau mengandung penuhlah ya. Kalau melainkan kalau dia premature ya, maknanya kalau apa kita panggil ya, kalau dia bersalin awal ya, maknanya tak cukup bulan mungkinlah ya. Tapi kalau cukup bulan 9 bulan 10 hari, hampir setahun tuan-tuan. Jadi menasabah sangat perkahwinan perkahwinan Zaid bin Harisah dengan Ummu Aiman ketika di Mekah ya, bukan di Madinah.
Ya, di Madinah nanti berlaku perkahwinan antara Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahash. Ya, lain pula tuan-tuan. Ya, kemudian berlaku konflik rumah tangga, bercerai, ya. Kemudian setelah habis iddah, Nabi pula diperintah oleh Allah untuk ambil Zainab binti Jahash sebagai isteri baginda. Sebagai satu bentuk apa kita panggil, ya? Satu bentuk apa istilah dia, ya? Satu bentuk apa ni penolakan ya terhadap pendapat ya para apa kita panggil ya masyarakat pada masa itu yang menganggap bekas anak angkat ya bekas isteri anak angkat tidak boleh diambil sebagai isteri tak boleh ya jadi sebab orang Mekah pada masa itu ya mereka panggil jadi kalau perkahwinan ni berlaku di Mekah sekalipun ya mesti perkahwinan ni berlaku setelah ya daripada Zaid bin Harisah berkahwin dengan siapa tadi ya berkahwin dengan apa ni Ummu Aiman tuan-tuan ya pasal anak dia pun dah 7 tahun. Ya, okey, itu cerita dia. Okey, jadi balik kepada kisah tadi, yang pasti Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahash ya di Madinah. Ya, dan Zainab bukan isteri yang awal. Sebab isteri awal Nabi Khadijah. Ya, kemudian nombor dua Saudah binti Zam'ah. Ketiga Aisyah, keempat Hafsah. Ya, kelima Zainab binti Khuzaimah, bukan Zainab binti Jahash. Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Ummu Salamah, ya dan seterusnya. Jadi maknanya paling kurang ya Zainab binti Jahash adalah isteri selepas daripada isteri yang keenam, bukan isteri yang keenam pun. Yang keenam adalah Ummu Salamah. Selepas tu lagi tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya antara isteri Nabi yang dah hujung-hujung dah. Pertengahan dan hujung. Ya. Yang paling akhir Maimunah binti Al-Haris lah. Ya. Maimunah binti Al-Haris. Kemudian kita ada Ramlah binti Abi Sufyan. Ya. Jadi perkahwinan dengan dengan Zainab binti Jahash sebelum tu lagi. Ni banyak maklumat fakta yang Ustaz share. Tuan-tuan mungkin tidak semua tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan dengar balik, catat balik. Ya. InsyaAllah baru dapat tuan-tuan. Okey ya. Jadi Saudah ada. Ya, Ummu Aiman, isteri Zaid dan anaknya Usamah. Ya, jadi apa Zaid pergi bawa isterinya Ummu Aiman dan anaknya Usamah bin Zaid yang pada ketika itu berusia 7 tahun. Anak Rasulullah yang bernama Zainab tidak dibenarkan oleh suaminya Abul As. Ya, Abul As bin Ar-Rabi. Abul As bin Ar-Rabi adalah menantu pertama Nabi lah, ya. Sebab Zainab anak sulung perempuan Nabi, ya, yang hidup sampai dewasa, maknanya tidak seperti Al-Qasim. Al-Qasim meninggal sebelum umur 2 tahun. Jadi anak lelaki Nabi dua-dua meninggal sebelum berusia 2 tahun. 3 anak Nabi, 2 dengan Khadijah, 1 dengan Maryah Al-Qibtiyah, tiga-tiga ya, Al-Qasim, Abdullah At-Tahir ya dan juga Ibrahim ya bin Muhammad tiga-tiga wafat ketika mereka belum berusia 2 tahun kecil. Ya sebab tu orang orang apa kita panggil musuh Islam kutuk Nabi, keji Nabi. Seperti mana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kautsar. Ya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya ya Muhammad syani'aka orang yang menghina, mengejek, mencercamu wahai Muhammad huwal abtar. Ya, dialah orang yang terputus hubungan dia tuan-tuan. Ya, jadi maknanya orang yang menuduh Nabi itu, ya, sebenarnya dialah orang yang tak ada keturunan. Ya, dia adalah anak luar nikah tuan-tuan. Itu panjang ceritalah, ya. Jadi Nabi walaupun anak lelakinya wafat ketika kecil tapi Nabi ada anak perempuan yang dewasa, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah yang meneruskan, ya. Nabi punya keturunan. Boleh tuan-tuan datang daripada yang perempuan pun boleh, tak ada masalah. Ya, lebih-lebih lagi macam Fatimah masih berkahwin dengan Bani Hashim, Saidina Ali. Ya, daripada anak Abu Talib. Masih keturunan Bani Hashim lagi tuan-tuan. Ya, keturunan kabilah Bani Hashim. Okey ya. Jadi sudah tentu bila kita sebut Hashimite Kingdom tadi datang daripada keturunan Saidina Ali. Cuma isunya Hasan atau Al-Husin. Ya, itu yang dibincangkan. Sebahagian kata Al-Hasan, bukan Al-Husin. Selesai tuan-tuan. Ya. Okey, kemudian siapa lagi ya? Anak Rasulullah yang bernama Zainab tak boleh, ya. Zainab kahwin dengan Al-As bin Rabi', ya. Al-As bin Rabi', ya. Jadi Al-As bin Rabi' ini adalah apa kita panggil, ya. Dia adalah sepupu, ya, kepada Zainab. Sebab Al-As bin Rabi', Rabi' ini adalah apa kita panggil suami kepada siapa, ya. Al-As bin Rabi' ini adik-beradik dengan Khadijah tuan-tuan. Ya, Halah binti Khuwailid. Jadi Khadijah tadi kita sebut Khadijah adik-beradik dengan Hizam bin Khuwailid. Ya, Hizam bin Khuwailid tu bapa kepada Hakim tadilah. Ya, kan kita sebut tadi yang beli dekat pasar hamba Zaid tadi kan. Dia beli Zaid di pasar hamba, ya, kemudian dia hadiah kepada mak saudara dia. Siapa yang beli itu? Hakim,
Hakim, ya, ha, kaf, kaf, ya, mim. Tuan-tuan catat ha, kaf, ya, mim. Hakim. Hakim, ya. Hakim bin Hizam, ya, Hakim bin Hizam, anak saudara Khadijah. Maknanya bapa dia, Hizam tu adik-beradik dengan Khadijah. Kalau Khadijah binti Khuwailid, Hizam bin Khuwailid, adik-beradik. Ya, mereka datang daripada Bani Asad tu, kabilah dia Bani Asad. Ya, jadi apa selesai di situ. Kemudian ya, Khadijah ada seorang apa ni saudara perempuan, mungkin kakak, mungkin adik, tak pasti, ya. Tapi namanya Halah, Halah perempuan. Halah binti Khuwailid. Halah binti Khuwailid kahwin dengan Ar-Rabi', dapat anak nama Abul As. Ya, Abul As. Abul As tu kahwin dengan Khadijah. Maknanya Khadijah berkahwin dengan sepupu dia. Ya, kerana Halah binti Khuwailid adalah mak saudara kepada Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat tak tuan-tuan? Saya ulang balik 3 orang. Ya, Khadijah binti Khuwailid, ya, Hizam bin Khuwailid dan Halah binti Khuwailid. Halah perempuanlah, ya. Ya. Okey tuan-tuan, ya, kejap ya. Okey, selesai ya. Jadi Halah binti Khuwailid, ya. Halah binti Khuwailid tu adalah saudara perempuan, ukhti. Kita tak tahu ya sama ada elder sister ataupun younger sister. Tapi yang pasti ukhti, sister. Ya, can be elder, can be younger, ya. Jadi Halah ni kahwin dengan apa ni Ar-Rabi'. Ya, dia kahwin dengan seorang lelaki nama Ar-Rabi', ya, dan dapat anak nama Abul As. Ya, Abul As gelaran dia, ya, Abul As. Jadi Abul As ni sepupu dengan Zainab. Ya, jadi akhirnya berkahwin dan Abul As ni orang baik tuan-tuan. Dia orang yang baik dan Nabi sayang dia, ya. Cuma dia belum menerima Islam pada waktu tu, ya. Malah untuk pengetahuan tuan-tuan dalam perang Badar, Abul As ni terlibat sama dalam perang Badar. Ya, beliau datang bersama dengan pasukan Abu Jahal, ya, bersama dengan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ya. Apa ni? Mereka datang, Al-Walid bin Al-Mughirah, mereka datang untuk lawan Nabi. Ya, ada 1,000 tentera kan. Jadi 1,000 tentera dalam perang tersebut, Saidina Abbas pun terlibat sama. Saidina Abbas pun kena tangkap tuan-tuan, jadi prisoner of war. Ya, apa ni Abul As bin Rabi' pun kena tangkap juga, terpaksa bayar wang tebusan, ya, 4,000 dinar untuk satu kepala dan Abul As tak mampu bayar. Ya, jadi apa ni Zainab yang mendengar cerita bahawasanya suami dia, ya, suami dia siapa ni Abul As telah tertangkap, apa dia buat tuan-tuan? Beliau telah menghantar kalung dia, ya, rantai dia untuk menebus. Ya, jadi rantai itu pula adalah hadiah, ya, daripada siapa? Ya, daripada Khadijah kepada Zainab, ya, masa perkahwinan dulu. Jadi ketika Nabi melihat rantai yang dibawa tadi ada sentimental value lah. Ya, sebab Nabi manusia biasa macam kita. Ya, ana basyarun minkum, ya, yuha ilayya. Ya, Nabi kata aku ni adalah manusia biasa macam kamu juga. Ya, aku ni, ya, ana basyarun minkum, ya. Apa ni, apa kita panggil, ya, yuha ilayya, tetapi aku diwahyukan. Ya, diwahyukan kepada aku. Ya, dan Nabi tidak bercakap daripada hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Seperti mana disebut dalam surah An-Najm, ya, surah 53 ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu anil hawa wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ayat 3 wa ma yantiqu anil hawa. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu anil hawa, tidak bercakap berdasar kepada hawa nafsu. In hiya illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Ya, jadi memang Nabi manusia biasa tapi Nabi dapat wahyu. Jadi Nabi punya cakap perbuatan tu dipandu oleh wahyu. Ya, Nabi ini dipanggil An-Nabiyul Muhda. Nabi yang diberi hidayah, yang dipandu. Ya, jadi bukan Nabi suka-suka macam kita. Ya, walaupun Nabi makan, minum, tidur, berkahwin, ya, Nabi ada rasa sakit, Nabi ada rasa mengantuk, ya, Nabi ada rasa gembira, sedih dan sebagainya, tapi Nabi diwahyukan. Itu yang membezakan Nabi. Dan Nabi adalah maksum. Ya, minal maksumin, ya, minar rusul al-maksumin, daripada rasul-rasul yang maksum, yang tidak melakukan dosa, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mahfuz, yang dijaga, ya, tapi kalau Nabi maksum, bukan terjaga sahaja tapi terjaga, ya, terhalang daripada dosa, diampunkan dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar.
diampunkan dosa, ya, yang dulu, kini dan selamanya tuan-tuan. Tu beza, ya. Jadi oleh kerana itu apa ni, Abul As ni tak masuk Islam peringkat awal. Jadi dia tak benarkan Zainab untuk hijrah. Ya, ini peringkat awal Islam lah, ya. Kemudian apa yang berlaku? Yang berlaku ialah dia terlibat pula dalam perang Badar dan ditangkap. Ya, dia ditangkap. Nasib baik tak terbunuh tuan-tuan, ditangkap. Ya, kemudian dia bebaskan diri dengan tadilah, ya, dengan kalung tadi, dan Nabi bagi syarat. Nabi boleh lepaskan dia, ya, dengan syarat ketika dia sampai ke Mekah dia kena bebaskan Zainab. Zainab kena dibenarkan. Ni tahun yang kedua hijrah selepas habis perang Badar. Ya, dan kita tahu, ya, Zainab terus menerus berdoa supaya suami dia memeluk Islam. Jadi bukakan pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan akhirnya apa yang berlaku, ya, yang berlaku ialah Abul As memeluk Islam dan dipersatukan balik, ya, dengan Zainab. Maknanya tak perlu kahwin semula tuan-tuan. Ya, perkahwinan jahiliah Allah Subhanahu Wa Taala terima. Ya, apa yang dulu diterima pakai. Tak perlu nikah balik. Ya, Khadijah dengan Nabi kahwin masa jahiliah. Maknanya Nabi belum dilantik menjadi rasul. Ya, ketika Nabi dilantik menjadi rasul, adakah berlaku perkahwinan semula Nabi dengan Khadijah? Tak. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, adakah? Tak, tuan-tuan, tak ada. Ya, menunjukkan bahawasanya perkahwinan sebelum Islam diterima pakai. Kalau mereka ada anak, semua anak itu adalah anak sah taraf. Ya, bukan anak luar nikah dak, bukan anak tak sah taraf, tak. Ya. Kemudian, ya, ketika mereka terpisah kerana difasahkan kerana Khadijah, kerana Zainab memeluk Islam, ya, masuk Islam, tapi suaminya Abul As tak masuk. Ya, lama selepas tu, beberapa tahun selepas tu, baru Abul As terbuka hati datang ke Madinah, ya, masuk Islam, dipersatukan balik dengan Zainab. Perlu tak dinikahkan semula? Tak perlu, tuan-tuan. Ya, jadi ini keindahan Islam, sistem Islam, tuan-tuan, ya. Selesai di situ. Sikit lagi kalau kita boleh sambung, ya. Jadi Zaid bin Harithah anak Rasulullah, Zainab tak dibagi tadi untuk hijrah. Mereka keluar berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar anak Abu Bakar. Ya, beliau adalah siapa kita panggil, ya, adik kepada Asma, ya, Asma binti Abi Bakrin Siddiq. Dia bukan adik pada adik pada Aisyah, bukan. Ya, jadi Aisyah ada abang nama Abdul Rahman, abang kandung. Ya, satu bapa, yakni Abu Bakar, mak dia Ummu apa? Ummu Ruman. Ya, tapi Abdul Rahman mula-mula masuk Islam, mula-mula dia tak masuk Islam. Malah dia juga terlibat dalam perang Badar. Ya, bukan di kalangan pasukan Islam, ya. Dia bersama dengan Abu Jahal. Ya, dan apa kita panggil, ya, dia mencari apa ni bapaknya Abu Bakar untuk dibunuh. Sehingga Nabi kata, kalau nampak Abdul Rahman lari, jangan pergi bertempur. Sebab kalau bertempur berlawan, salah seorang akan mati. Ya, dan Abu Bakar patuh perintah Nabi dan akhirnya Abdul Rahman Allah buka hati masuk Islam juga, tuan-tuan. Ya, dan buktinya Abdul Rahman lah yang menemani Aisyah ketika melakukan umrah selepas haji. Maknanya apa ni apa? Aisyah buat haji ifrad. Sebab haji ifrad, haji dulu kemudian followed by umrah, tuan-tuan. Ya, itu yang dilakukan oleh Khadijah. Tapi Nabi, ya, Nabi haji qiran. Pasal tak ada bukti, tak ada dalil mengatakan Nabi buat umrah sebelum haji ataupun selepas haji. Jadi orang yang tak buat umrah selepas haji atau sebelum haji, maka hajinya adalah haji qiran. Dia jamakkan antara ketika niat, ya, antara haji dan umrah. Ya, selesai, tuan-tuan. Okey, ya, kita tengok kalau ada apa-apa soalan lagi. Ya, kalau ada soalan silakan. Setakat ni tak ada, tuan-tuan. Ya, kita habiskan cerita apa ni tadi, ya, di Madinah bersama Abdullah bin Abi Bakar. Ya, Abdullah bin Abi Bakar juga, ya, dikatakan baru berusia sekitar 10 tahun, ya, ketika hijrah. Jadi beliau kita tahu Abdullah bin Abu Bakar ni lah yang apa kita panggil, ya, yang siang pada malam hari tidur bersama Nabi dan juga Abu Bakar di Gua Sur. Ya, kemudian siang sebelum subuh beliau telah turun balik ke Mekah dengar apa perbincangan, ya, perancangan orang-orang Mekah untuk menangkap Nabi. Kemudian malam dia pergi tidur di Gua Sur. Ya, dan dia punya perbuatan tu dibuat selama 3 hari 3 malam lah sebab Nabi, ya, Nabi berada di Gua Sur bersembunyi dengan Abu Bakar 3 hari 3 malam. Masuk pagi siang tu barulah Nabi dan Abu Bakar bertolak menuju ke Yasrib, ya, melalui jalan pantai singgah di Quba dulu, ya. Jadi itu dia punya cerita lah. Kita dia dah sebut sebelum ni, ya. Jadi apa Abdullah bin Abu Bakar yang membawa bersamanya Ummu Ruman. Ya, jadi Ummu Ruman isteri Abu Bakar, saudara perempuannya Aisyah dan Asma yang merupakan isteri, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi nak bagi tahu bahawasanya pasal apa dia bawa apa ni, kalau nak kira mak tiri dia lah.
Ya, sebab Abdullah bin Abu Bakar adik-beradik dengan Asma. Ya, adik-beradik satu mak satu bapa. Bapaknya Abu Bakar, mak dia apa ni Qutailah. Ya, pasal apa tak sebut Qutailah kat sini? Pasal apa sebut Roman? Sedangkan Roman mak tiri kepada Asma dan juga mak tiri kepada Abdullah. Ya, Roman mak kepada Abdul Rahman dan Aisyah sebab Abu Bakar ada dua isteri. Isteri pertama Qutailah, anak dia Asma dan juga Abdullah. Isteri kedua ialah Roman. Anak dia Abdul Rahman dan Aisyah. Ya, kerana jawapan dia kerana Qutailah tak masuk Islam, tuan-tuan. Qutailah tak menerima Islam sebagai agama apa kita panggil agama tauhid ni tak dia tak terima. Dia kekal dengan keadaan jahiliah dan tak ada cerita dia masuk Islam. Ya, jadi itu ceritanya. Dia memilih dan kita tak boleh nak paksa. Abu Bakar tak paksa dia masuk Islam. Dakwah saja. Ya. Kemudian apa lagi ya? Ketika itu Asma sedang mengandung, bukan mengandung, syarat mengandung. Ya, sebagai sebut syarat mengandung anaknya Abdullah. Ya, jadi ketika dia hantar bekal makanan tu dia masih dalam keadaan syarat mengandung. Ya, maknanya ini satu pengorbanan orang perempuan tuan-tuan dalam peristiwa hijrah. Ya, nanti ketika sampai di Kuba, ya, Asma melahirkan anak. Ya, melahirkan anak dan anak yang dilahirkan tu dipanggil dinamakan Abdullah bin Az-Zubair, suami dia. Dan anak inilah nanti akhirnya menjadi anak angkat kepada Aisyah dan juga ya anak angkat kepada Rasulullah sendiri. Ya, jadi maknanya dia lahir satu hijrah. Ya, dan ketika Nabi wafat umurnya baru 10 tahun. Umur Abdullah tadi. Ya, dia antara sahabat kecil min sigharis sahabah. Okey tuan-tuan ya. Kemudian adalah anak Muhajirin yang pertama dilahirkan di Madinah ya. Kita panggil anak yang apa ni ya, made in Makkah, born in Madinah. Ya, selesailah. Itulah perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada sikit lagi di belakang kalau kita boleh hadirkan. Pada permulaannya orang-orang Muhajirin yang terdiri ya, yang terdiri daripada penduduk Mekah tidak dapat menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah ya. Kebanyakan mereka ditimpa demam panas. Dia panggil humma. Ya, demam panas, humma dan Rasulullah ya datang menziarahi mereka dan mereka apa kita panggil ya dan mereka mengadu hal ini. Maknanya Nabi ya ketika datang ziarah ya ada setengah riwayat menyebut Aisyah yang datang ziarah. Ya, dalam Sahih Bukhari ada cerita. Ya, Nabi ajar doa. Nanti kemudianlah. Ya, kita share doa ni. Baginda berdoa. Ya, dalam teks Arabnya kita share kemudian. Ya Allah, jadikanlah kami menyintai Madinah. Ya, jadikanlah kami. Allahumma habbi ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya, jadi jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana kami menyintai Makkah. Kuatkanlah perasaan cinta tersebut. Ya, kemudian berkatilah untuk kami timbangan dan ukurannya. Maknanya diberkati apa ni aktiviti perniagaan kami di sini. Ya, sebab dah tentu orang Mekah ya dengan Madinah dia punya measurement untuk timbangan dan sebagainya itu dah tentulah ada beza. Ya. Pindahkanlah wabak penyakit ini ke Al-Juhfah. Juhfah adalah tempat tempat mikot ya untuk orang yang datang daripada utara. Ya, orang yang datang daripada apa Jordan ya, daripada Syria dan sebagainya. Ya, kalau kita transit di Jordan, di apa di Dubai ataupun di Abu Dhabi, ya kita nak pergi ke Mekah, kita punya mikot bukan di Qardul Manazil bukan. Qardul Manazil kalau kita direct flight kita masuk ke Jeddah. Tapi kalau kita daripada utara ya, tuan-tuan kadang-kadang singgah di Istanbul dulu, singgah di Amman. Ya, ziarah Amman, ziarah Istanbul, singgah di Dubai, singgah di Abu Dhabi, singgah di apa kita panggil ya, tempat-tempat ni tuan-tuan datang pada apa ni kalau apa kita panggil Dubai Abu Dhabi tak adalah ya sebab itu dekat dengan sebelah sana ya, sebelah dengan Zaitun Irkin ya. Tapi kalau datang daripada belah utara lah ya, senang cerita Jordan, Syria, Lebanon ya, daripada ni tuan-tuan punya mikot adalah di Juhfah ya. Juhfah tu kawasan ya, kawasan penyakit tuan-tuan sebab Nabi pernah minta Allah pindahkan ya demam panas itu ke sana dan kawasan bertakung air, kawasan banyak nyamuk ya. Dan kalau kita flight tak ada masalah lah sebab kita di ruang udara saja. Ya, tapi kalau jalan darat orang tak pergi mikot di Juhfah sekarang ni. Ya, dia mikot di apa kita panggil ya, di satu tempat lain di Ar-Rabi'ah ya ataupun Rabi'ah ya. Tu kerajaan Arab Saudi buat tempat lain. Tapi dia satu apa kita panggil satu latitude-nya sama. Ya, Rabi'ah tadi dengan apa dengan Juhfah tu sama tuan-tuan di Saudi juga. Ya. Allah memakbulkan doa Nabi dan orang-orang Muhajirin dapat tinggal di Madinah dalam keadaan sejahtera. Doa Nabi makbul, mustajab. Golongan mustada'afin dihalang daripada berhijrah. Mustada'afin bukan orang lemah. Orang lemah du'afa.
Mustada'afin orang yang ditindas. Ya, terjemahan dia lebih tepat. Sebab Ustaz selalu dengar orang tu sebut, kita golongan mustada'afin, golongan yang lemah. Bukan. Lemah du'afa. Daripada perkataan da'if. Da'if singular, du'afa plural. Tapi kalau mustada'afin, daripada perkataan orang yang ditindas. Ya, orang yang kuat, tapi ya mereka ditindas. Ya, mereka ada harta, mereka ada kedudukan, tapi mereka ditindas. Ya, oleh pemimpin yang zalim. Ya. Orang-orang musyrikin Mekah menghalang sebahagian muslimin daripada hijrah, mereka ditahan dan diseksa. Di antara mereka adalah Al-Walid, ya, bin Al-Walid, ya, Iyash bin Abi Rabi'ah, ya, dan Hisham bin Al-As. Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, di dalam solat baginda. Itulah dalil yang menunjukkan kunut disyariatkan, boleh. Ya, tapi di sini disebut macam kunut nazilah lah. Ya, kalau ada musibah, ada sesuatu apa kita panggil, ya, apa ni, malapetaka, ya, katastrofi berlaku, ya, ada calamity berlaku, maka kita boleh apa? Kita boleh buat kunut seperti mana yang Nabi ajar. Ya, ketika mana sahabat Nabi 70 orang dibunuh, ya, di apa kita panggil di Ar-Raji', ya, jadi mereka dijemput untuk jadi pendakwa, tapi bila mereka sampai di Ar-Raji' mereka dibunuh, dikepung, diambush, ya, dibunuh, dan Nabi telah mendoakan, ya, apa ni, keburukan kepada Bani Zakwan, ya, Bani Ri'il, ya, yang melakukan tipu helah, ya. Kononnya nak apa, sahabat Nabi mengajar mereka agama, ya, tapi akhirnya mereka dibunuh. Okey, baginda melakukannya pada waktu-waktu solat yang berbeza-beza dan di pelbagai tempat. Maknanya bukan subuh saja, ya. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, ya, waktu solat Jumaat boleh. Baginda berdoa dalam rakaat ganjil ketika solat Isyak dan subuh, ya. Yakni selepas rukuk dan sebelumnya, ya. Jadi apa ni, apa kita panggil rakaat ganjil ketika solat Isyak dan subuh, ya. Jadi kalau kita faham, ya, biasanya ialah rakaat genap, maknanya rakaat yang kedua, ya, selepas daripada bangun rukuk, kan, rukuk soal rakaat yang kedua macam solat subuh, ya, kita buat kunut itu ialah pada rakaat yang kedua yang genap, tuan-tuan, ya. Jadi cuba kita tengok, ya, ketika solat Isyak dan subuh. Kalau Isyak pun ada 4 rakaat, sudah tentulah rakaat yang terakhir macam Zuhur, kan. Solat Jumaat sama juga, ya. Kunut nazilah dibuat pada rakaat yang kedua. Ya, jadi apa maksudnya kita tengok lagi. Oleh sebab itu setiap sahabat meriwayatkan apa yang dilihatnya. Inilah sebab berlakunya perselisihan pendapat di kalangan para imam fiqh dalam masalah kunut. Jadi maknanya mungkin Nabi juga pernah melakukannya pada apa ni, rakaat ganjil. Ya, cuma kebiasaan yang kita tengok, ya, seperti mana yang sabit juga daripada hadis-hadis yang banyak, ya, Nabi melakukannya pada rakaat terakhir. Ya, kalau maghrib betul sebab rakaat terakhirnya rakaat ketiga. Ya, tapi kalau subuh, zuhur, asar, isyak, ya, sudah tentu pada rakaat yang terakhir itu adalah rakaat yang genap. Ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan, tuan-tuan, ya. Kalau tak ada soalan, tengok ada soalan ke tidak? Ada, nampaknya ada soalan. Ya, sebentar kita tengok. Ya. Soalan baru, apa soalan dia? Apa ni? Ustaz, nak jadi mahfuz. Jazakallah. Mahfuz ialah orang yang dilindungi. Ya, kita selalu antara cara nak jadi mahfuz ialah puasa pada apa? Puasa pada apa ni, hari Arafah sebagai contoh. Ya, jadi kita minta Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu dan minta Allah jaga kita, ya. Minta Allah jadikan kita ni mahfuzin. Orang yang dijaga, ya, dilindungi supaya tak buat dosa pada tahun-tahun yang akan datang. Yang itu disebut apa ni, oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, dalam syarah Sahih Muslim sebagai golongan mahfuzin. Kalau nabi-nabi dan rasul, ya, golongan maksumin, maksum, ya, selamat daripada dosa yang telah lepas dan akan datang. Tapi kita tak, sebab Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Dosa yang akan datang kita hanya minta Allah mahfuz kita, jaga kita, ya. Tu antaranya puasa lah. Ya, okey, ya, kita punya apa kita panggil, ya, kita punya cara, ya, dan sudah tentu kita doalah pada Allah pada bila-bila masa. Ya Allah, ya, Allahumma ja'alna minal mahfuzin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang yang terjaga, terlindung daripada buat dosa. Kita harap supaya kita tak buat dosa. Ya, kita tak boleh jadi maksum sebab maksum ni al-anbiya wal mursalin. Ya, kita manusia biasa tak sampai peringkat tu. Kalau kita di kalangan solihin sekalipun, ya, kita boleh terlibat dalam dosa juga, tuan-tuan, ya. Sebab orang Melayu kata tak sunyi daripada melakukan dosa. Kena, ya. Kena kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, itulah.
Ya, cuma kita sebagai hamba Allah kita istighfar, banyakkan istighfar, ya minta ampun dengan Allah, mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan mahfuzin. Tapi yang saya ingat tadi satulah ya, ketika puasa macam baru ni kita puasa Muharram. Puasa Muharram dia sekadar mengampunkan dosa yang telah lalu. Ya, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah al-madiyah. Ya, kata Nabi, aku harap, ya, dalam hadis Abu Qatadah dalam riwayat Muslim seperti mana disebut oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, ya, aku minta, aku harap, ya, inni ahtasibu 'ala Allah. Aku harap, ya, kepada Allah, ya, an yukaffira as-sanah al-madiyah, supaya Allah ampun dosa yang setahun yang lalu. Tapi kalau puasa hari Arafah, ya, ini ahtasibu Allah ayu kafiru asana al-madiyah wal baqiyah. Ada perkataan baqiyah dalam satu riwayat. Dia ada beberapa riwayat tuan-tuan, nak sebut panjang, ya, tapi secara umum disebut baqiyah. Maknanya tahun yang lepas, ya, dan tahun yang akan datang. Tetapi kita kena faham, ya, dosa yang diampun adalah dosa yang telah lalu. Ya, macam Ramadan, ya. Allah ampun dosa. Siapa yang puasa kerana Allah, kerana mengharap redha Allah, mudah-mudahan Allah ampun dosa yang telah lalu. Puasa Ramadan yang fardu pun Allah ampun dosa yang telah lalu. Takkan puasa sunat Allah ampun dosa yang telah lalu dan akan datang? Ya, cuba tuan-tuan tengok, ya. Dari segi logik pun dah tak logik, tuan-tuan. Ya, jadi Allah ampun dosa yang telah lalu. Ya, macam Ramadan habis semualah. Ya, tapi kalau hari Arafah dan juga hari 10 Asyura, ya, Muharram, itu hanya setahun yang telah lalu. Cuma untuk Arafah, ya, dan setahun yang akan datang. Ya, setahun yang akan datang. Tapi setahun yang akan datang tu walaupun disebut yukafir, ya, tapi kata Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan kena tengok syarah hadis. Seperti mana Quran kita kena tengok tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Ibnu Majah, ya, syarah hadis, terutamanya kalau hadis Sahih Muslim kena tengok Imam Al-Bukhari, kena tengok Imam An-Nawawi. Sebab dia yang antara yang mensyarahkan hadis Muslim yang paling baik, Imam An-Nawawi. Kalau hadis Sahih Bukhari kena tengok Fathul Bari. Itu memang adab dan kaedah dia, tuan-tuan. Itu mekanisme yang kita guna, tuan-tuan. Kena tengok syarah. Apa ulama kata? Jangan kita pandai-pandai sendiri, tuan-tuan. Ya, jadi balik pada cerita tadi, maksud diampunkan dosa, dihapuskan dosa yang yang akan datang ialah, ya, dijadikan kita ni golongan mahfuzin, orang yang dijaga supaya tidak melakukan dosa pada masa akan datang. Itulah, tuan-tuan, yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ya. Yang baik datang pada Allah, kelemahan-kelemahan kita bersama. Mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Terima kasih kepada PMP yang menganjurkan program kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan semua kita dicatat, ya, sebagai orang yang melakukan amal soleh. Allah terima ibadah 9 dan 10 Muharram kita yang telah lalu dan sepanjang, ya, bulan Muharram yang mulia ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.